solat sunat 2 rakaat sebelum solat subuh, dialah yang terkaya seisi langit, seisi dunia, kata Nabi SAW. Subhanallah. Tuan-tuan, namanya harta dunia, makin dikejar makin tak cukup, tuan-tuan. Sehingga angka mengatakan, rebutlah harta dunia, nescaya dunia akan merugikan kehidupan kamu, sehingga kamu lupa akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini tuan-tuan dan puan. Sebab itulah, ya, Quran juga menyebutkan akan golongan-golongan yang mensyukuri akan nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Golongan yang syukur nikmat itu golongan yang Allah akan tambah lagi nikmat kepada mereka. Itu jaminan, itu janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, kalau kita kata kita susah, ada lebih susah. Kalau kita kata diuji lebih hebat, ada diuji lebih hebat. Kalau para Nabi dan Rasul itu seorang Habibullah, kekasih Allah, diuji lebih dahsyat. Kalau kita diuji, tuan-tuan, ada lebih hebat siapa para Nabi dan Rasul. Kita kata itu Nabi, Ustaz atau Rasul, dan mereka juga diuji oleh Allah yang amat setimpal. Walaupun mereka seorang Habibullah, kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, kalau kita kata kita susah, ada yang lebih susah daripada kita, tuan-tuan, pada rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bayangkan, waktu kalau kita susah, kita tak lupa ke Allah, Allah akan cukupkan, Allah akan bantu kita, tuan-tuan dan puan-puan. Allah akan tolongkan, Allah akan bantu. Nah, sebab apa? Sebab kita susah, kita tak lupa Allah. Lepas tu dalam hadis Nabi sebut, "Laisa minna lam tamal khuzub wa syaqqil juyub wa da'a bi da'watil jahiliyah." 3 golongan kata Nabi yang bukan dari golonganku, iaitu Nabi tak mengaku umat, kata Nabi. Siapakah mereka? Yang pertama kata Nabi, orang miskin yang sombong. Dalam miskin, sombong pula, tuan-tuan. Ini parah, tuan-tuan. Nah, bang, bagilah suruh abang nak bagi orang zakat tu. Nak bagi-bagi je, tak suruh aku pergi lah. Oh, ni sombong bukan? Dan miskin sombong pula dia. Ya Allah, tuan-tuan. Dah dapat duit zakat tu, ingat-ingatlah sikit, tuan-tuan. Tak ingat juga, tuan-tuan. Masa dah dapat, baru nampak, tuan-tuan. Dah dapat, langsung tak nampak. Sampai tahun depan baru nampak balik kan. Terjumpa dah, hidup lagi rupanya, ingat mati tu, tuan. Jawab itu, tuan. Pasal apa? Nikmat Allah kita nak, tuan-tuan, tapi perintah Allah tak nak ditunaikan. Ini hamba yang kufur. Itu pertama, golongan miskin tapi sombong. Yang kedua, siapa dia? Yang kedua, golongan yang menepuk-nepuk pipinya. Ini bagi wanita lah. Dan bagi lelaki ketika nak berkahwin. Nih, wanita yang bertabarruj, wanita yang bermakeup. Tu muslimat sini dah khatam dah kitab tabarruj. Tapi kalau buat juga, aku tak tahu lah. Jangan salahkan ustaz. Ni ustaz lah, ilmu tak sampai betul-betul ni. Habis betul dah, tuan. Nih, Torah habis, tuan. Tabarruj, hati-hati. Maskara semua, tuan. Macam-macam lah. Datang masjid, tuan-tuan, kita kenal, tuan-tuan. Wajah orang tak kenal, tuan. Pergi orang kahwin tak kenal je. Saya duduk laut, tuan. Assalamualaikum ustaz. Waalaikumsalam. Dia cakap kita boleh sombong ustaz. Jawab salam, dia tak tegur saja. Aku tak tegur, apa kenal pun tak. Saya lah ustaz, ngaku begitu. Siapa dia ni? Anak murid ustaz. Malu aku, tuan. Anak murid ustaz apa kalau gitu, tuan. Ada pakai baju kebaya, pakai inci kat pinggang, tuan. Pergi ngaji pakai jubah, baju kurung. Dan nak ngaku anak murid. Dia pula ngaku anak murid ustaz. Bila pula kita ngajar pakai baju kebaya, pakai inci, tuan. Ini mengaku, tuan-tuan, dia jemaahkan perempuan tak, tuan-tuan. La haula wala quwwata illa billah. Tapi sebut siapa, tuan-tuan. Tuan-tuan, tanya Ustaz Syahri lah. Dia kampung ketan untuk kawin kuda, tuan-tuan. Tuan-tuan, Allah malu. Nasib baik dia cakap slow, tuan. Kalau cakap pakai mikrofon, saya anak murid ustaz. Tak nyanyi, tuan-tuan. Orang semua tengok aku, tuan-tuan. Betul ke ustaz dia mengajar ni? Tengok jubah 2 lapis, serban betaan, redak bahu serban lagi. Macam mana nak murid pakai kebaya 14 inci macam ratu kebaya? Tak ada, tuan-tuan. Atau nak sebut pada muslimat, dah pakai gitu, nampak ustaz, jangan tergigit. Ustaz, jangan, tuan-tuan. Jangan. Kalau normal tak apa, tuan-tuan. Kita okey. Ini nak kenapa? Kata kita sombong pula. Allah, tuan-tuan. Nasib baiklah aku baik tak marah, tuan. Baik. Dan itu, tuan-tuan. Maka sebab itu Nabi sebut yang kedua, tabarruj. Golongan yang bermakeup, kata Nabi. Itu hati-hati. Yang ketiga, wada'a bi da'watil jahiliyah. Jangan ni cepat ya. Wada'a bi da'watil jahiliyah. Golongan yang terbahak-bahak seperti golongan jahiliyah, kata Nabi SAW.
3 golongan Nabi takut umat, kata Nabi SAW. Inilah tuan-tuan dan puan-puan bagaimana Nabi dia jaga kita ni, sehingga kan dia tidak mau kita ni rugi akhirat. Biarlah kita rugi dunia, tapi jangan sampai kita rugi akhirat, tuan-tuan dan puan-puan. Itu dia. Yang kena tadi maksud jangan tinggal baca, amalkanlah pagi ke tak kisahlah. Walaupun ada kata ustaz kata baca pagi dah pagi tak sempat, baca malam pun tak ada masalah. Tidak ada kekhususan yang wajib pada ayat-ayat tersebut, tidak ada. Jadi muslimin muslimat dirahmati Allah Taala, kita berhenti setakat dahulu. Mudah-mudahan apa yang kita dengar, yang kita pelajari pada malam ini tak banyak sedikit menjadi ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan Allah Taala sentiasa memelihara iman dan Islam kita, dan mudah-mudahan Allah Taala sentiasa membimbing kita ke jalan yang diridainya insya-Allah. Akhir kalam, tuan-tuan dan puan-puan, izinkan ana mengambil sedikit masa. Yang pertama sekali adalah mengucapkan jazakumullah khairan katsira kepada tuan-tuan dan puan-puan yang ada menginfak, menyumbang di dalam tabung yang bawa di belakang. Alhamdulillah baru-baru ini kita dah serahkan di Kemboja RM6,000, dan di Aceh kita serahkan RM9,000 juga untuk masjid yang tengah dibina. Alhamdulillah pada jemaah yang memberi duit untuk membeli telekung dan pakaian telekung dan sejadah, alhamdulillah kita dah selesaikan pengalihan telekung dan menyampaikan sejadah baru kepada masjid yang ke-12 yang sedang kita bina, dah siap. Alhamdulillah mereka telah berseronok, mereka meraihkan kedatangan kita semua. Alhamdulillah kita dapat beli 500 keping sejadah daripada duit yang tuan-tuan puan-puan infakkan. Ada lebih kurang RM5,000 keseluruhannya, dan kita dapat telekung lebih kurang 300 pasang. 100 pasang ada seorang jemaah dari Andalas bagi, dan 200 pasang kita beli berdasarkan duit yang tuan-tuan puan-puan sumbangkan yang bagi pada anak baru-baru ini. Alhamdulillah kita dah sebarkan, dah selesaikan sedekah telekung tersebut. Mereka amat seronok, kerana ialah al-maklumlah mereka sembahyang pun telekung putih dah macam warna oranye. Al-maklumlah nak cuci pakai air apa air sungai, air perigi, dan tak ada air yang bersih dan sebagainya. Alhamdulillah kita dah selesaikan, dan kita dah selesaikan amanah akikah kambing dan lembu, 3 ekor kambing, 1 ekor lembu bagi orang kampung makan. Alhamdulillah. Jadi yang ada Facebook anda anda masukkan, bolehlah dari tetapan. Mudah-mudahan rezeki tuan-tuan puan-puan dimurahkan oleh Allah Ta'ala, dan anda mewakili seluruh warga Islam wilayah Stengtreng Kemboja mengucapkan terima kasih kepada tuan-tuan puan-puan yang menginfak. Mudah-mudahan dikurniakan. Ini amanat imam daerah situ suruh sampaikan 3 benda. Mudah-mudahan yang menyumbang diberikan kekuatan, kesehatan dan keselamatan dunia akhirat dari Allah Ta'ala. Kita maklum doa orang susah ni makbul. Lagi-lagi orang susah yang tak lupa Allah makbul, tuan-tuan. Mudah-mudahan apa yang dia doakan itu, warga kampung doakan itu mustajab, mudah-mudahan insya-Allah. Jadi sekadar itulah dapat saya kongsikan pada tuan-tuan dan puan-puan. Wallahu a'lam. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.